Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada mahasiswa-mahasiswi Universiti Kebangsaan Malaysia 2023-2024. Pada hari ini kita akan adakan satu sesi soal jawab berkaitan dengan segala persoalan-persoalan mahasiswa-mahasiswi yang berminat untuk menyertai kos ISPA UKM di setiap platform, baik di media sosial ataupun di grup Telegram pengambilan kos ISPA UKM. Untuk makluman semua, pada tahun ini kos ISPA UKM bakal mengadakan program pengambilan pegawai kadet SISPA yang baru bagi company 13. Kita akan adakan sesi pengambilan pegawai kadet SISPA pada 14 dan 15 Oktober 2023, iaitu pada hujung minggu ini. Tanpa membuang masa, saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam Muhammad Aswad bin Mufuzi, dan bersama-sama saya untuk pegawai kadet SISPA Irfan untuk mewakili semua soalan dan persoalan-persoalan daripada mahasiswa-mahasiswi Universiti Kebangsaan Malaysia yang baru. So, kita teruskan kepada soalan. Dipersilakan soalan-soalan yang sering mengganggu fikiran pelajar-pelajar ataupun mahasiswa yang baru. Ya, silakan. Okey Tuan. Yang pertama, apakah itu kos ISPA UKM? Untuk menjawab soalan yang pertama, kos ISPA UKM adalah singkatan kepada Kos Siswa-siswi Pertahanan Awam Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu kos ISPA UKM. Kos ISPA UKM adalah di bawah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, dan kita berpusat di Pusat Kesatria Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, untuk soalan yang kedua, berapa kredit citra yang disediakan, dan juga sekiranya ada, apakah kredit citra itu yang disediakan Tuan? Menjawab pasal citra dahulu. Okey, silakan. Okey, berkaitan dengan citra setiap badan uniform termasuk kos ISPA UKM, selain kita menawarkan ilmu-ilmu pertahanan awam ataupun ilmu badan uniform, kita menawarkan juga kepada mahasiswa-mahasiswi baru berkaitan dengan jam kredit, iaitu kita menawarkan 8 jam kredit untuk sepanjang pengajian dalam kos ISPA UKM. Antara citra yang kita tawarkan sepanjang 8 kredit itu, yang pertama adalah citra 1. Kita menawarkan citra 2, citra 5 dan citra 6. So 8 kredit kita pecah kepada 4 kursus ataupun 4 subjek citra SISPA. Dan untuk makluman juga, setiap citra-citra ini kita akan mendaftarkan bagi pihak pegawai kadet SISPA tanpa berebut dengan pelajar-pelajar lain. Itu akan diuruskan sendiri oleh pengurusan pejabat kos ISPA UKM untuk mendaftar secara manual. Dan pendaftaran setiap citra ini kita daftar ketika semester yang kedua setiap tahun. Baik untuk pegawai kadet SISPA junior, inter dan senior. So untuk pegawai kadet junior, iaitu tahun 1, kita akan masukkan 2 kredit, iaitu C1 pada semester yang kedua. Untuk pelajar inter ataupun pertengahan tahun 2, kita akan masukkan kepada semester yang kedua juga, tapi 4 kredit dan 2 kursus. 4 kredit itu dia merangkumi 2 kursus citra. Dan akhir sekali adalah pegawai kadet senior, iaitu tahun 3 dalam kos ISPA UKM. Kita akan masukkan juga semasa semester yang kedua. Untuk makluman juga, pengajian sepanjang pengajian kos ISPA UKM, kita hanya melibatkan 5 semester saja. Dan setiap semester tu kita menawarkan kursus-kursus setiap semester. Habis saja kursus, kita menawarkan kursus-kursus tersebut. Mungkin ada soalan kemudian, saya akan menjawab kepada soalan yang kemudian. Okey, mungkin Tuan boleh sentuh sikit
di bahagian kos ISPA ni di dalam SMP Web, siswa ni di bahagian mana tuan? Macam saya cakap tadi, dia tak akan menawarkan subjek citra SISPA ni di SMP Web. Kita akan mendaftarkan sendiri secara manual. Itu kita, pihak KOSISPA ataupun Kesatria, kita akan membantu mendaftarkan, dan dia tak wujud di SMP Web buat masa pendaftaran subjek. Dia akan selepas tu baru dia akan naik, dan kita daftarkan sendiri untuk tu. Baik, untuk soalan seterusnya tuan, training adakah setiap minggu, dan juga sekiranya training tu atau latihan bagaimana untuk KOSISPA UKM ni tuan? Okey, berkaitan dengan latihan, untuk makluman, kita selain 5 semester, melibatkan 5 semester, semester 1, 2, 3, 4, 5, setiap semester kita hanya 5 kali sahaja perjumpaan, iaitu sama ada Sabtu ataupun Ahad ataupun Sabtu dan Ahad. Kita berjumpa 5 kali satu semester, dan kita akan berakhir dengan kursus. Dan ada 5 kursus, 5 semester, dan kita perlu melengkapkan ke 5 latihan satu dan kursus pun satu. Setiap semester ada satu kursus yang ditawarkan. Boleh tuan. Okey, mungkin saya boleh tambah sikit. Ada yang bertanya adakah boleh kita ambil cuti sekiranya ada emergency dan sebagainya tuan? Untuk berkaitan dengan cuti, untuk makluman, setiap latihan adalah, setiap citra yang kita tawarkan adalah berkredit. So kehadiran adalah wajib, dan kehadiran adalah juga salah satu markah untuk citra SISPA. So untuk menjawab berkaitan dengan cuti kalau tidak melibatkan emergency ataupun sakit ke, kita memang tak dibenarkan lah. Kalau untuk sakit, dapat surat daripada doktor ataupun betul-betul sakit, kita akan pertimbangkan dengan menggantikan program atau latihan luar untuk cukupkan jam kredit. Sebab sepanjang kelas adalah untuk melengkapkan jam kredit. Itu sebab citra ataupun latihan KOSISPA adalah berkredit. Okay, baik tuan. Untuk soalan seterusnya, mungkin saya boleh sekalikan sebab dia mungkin ada sedikit sama. Okay, pertama, SISPA ni dijamin college atau tidak? Dan yang kedua, baju kami adakah disediakan? Dan juga untuk allowance tuan, adakah disediakan? Okay, yang pertama berkaitan dengan allowance. Untuk makluman, yang pertama adalah berkaitan dengan college, untuk jaminan college. So untuk makluman mahasiswa-mahasiswi baru, peringkat UKM memperkenalkan sistem e-merit. So e-merit ni adalah untuk menentukan sama ada pelajar tu aktif di peringkat persatuan, kelab, badan uniform. So di situ kita tentukan sama ada dia layak dapat college ataupun tidak. So untuk badan uniform, yang siapa pegawai-pegawai kadet SISPA yang join badan uniform ataupun pegawai kadet, semualah badan uniform, kita menjaminkan 30 merit kepada setiap pegawai kadet di bawah Kesatria UKM. So untuk menentukan dapat college ke tak, setiap college ada penentuan minimum untuk setiap pelajar college masing-masing sama ada dapat college. Contohnya college A minimum dia hanya 26, college B 40. So kat sini kalau college A just 26, automatik KOSISPA UKM ataupun badan uniform pegawai kadet badan uniform terus akan dapat college. Kalau untuk mana college yang menawarkan minimum dia 40 merit, so pelajar-pelajar yang bawah badan uniform automatik perlu mencari lagi 10. Tapi untuk makluman, untuk sesi lepas, rekod kita semua badan uniform kita ataupun kadet-kadet SISPA dapat college, dan semua
diterima setiap kolej yang berasingan. Course SISPA UKM uniknya setiap kolej kita ada pegawai kadet SISPA dan semua setakat ni dapat kolej untuk sesi lepas. Untuk yang kedua berkaitan dengan baju uniform dibekalkan ataupun tidak. Untuk malam kita akan bekalkan baju uniform untuk setiap pegawai kadet SISPA yang ataupun pelajar-pelajar yang join course SISPA UKM, sama ada baju nombor 3 atau nombor baju pejabat ataupun baju nombor 4 baju operasi. Kalau bernasib baik kalau kita boleh bekalkan kedua-duanya kita bekalkan ikut bekalan. Yang pasti pada uniform baju kita akan sediakan. Yang ketiga berkaitan dengan elong. Elong untuk latihan ataupun khusus dalam course SISPA UKM, kita tidak memberi atau membayar elong kepada pegawai kadet SISPA yang terlibat. Cuma sekiranya pegawai kadet SISPA UKM terlibat dengan anjuran pertahanan awam peringkat daerah, negeri ataupun ibu pejabat, kita akan ataupun pegawai kadet SISPA akan dibayar. Salah satunya kita baru menghantar pegawai kadet kita untuk majlis peringkat kebangsaan dan dibayar elong. Boleh? Boleh tak? Okay, Dekat situ pula untuk maklumat juga, bila selesai saja semester yang pertama iaitu pelajar course SISPA UKM akan diberi khusus atau bersijah asas dan bersama-sama dengan nombor anggota nombor badan setiap PKS iaitu pegawai kadet SISPA. So dekat situ bukan saja SISPA dia boleh melapor bekerja sebagai pertahanan awam, hujung minggu pun dia boleh pergi melapor setiap kat mana-mana program yang kita anjurkan ataupun boleh melapor dekat pusat operasi daerah Kuala Lumpur. Untuk makluman juga course SISPA UKM adalah di bawah daerah Angkatan Pertahanan Awam Daerah Kuala Lumpur. Boleh. Okay, baik Zat. Saya rasa kita untuk bahagian course SISPA, seterusnya kita akan melanjutkan untuk dari sudut persoalan ujian kecergasan. Okey, yang pertama, bila tarikh last untuk pengisian pendaftaran tu? Berkaitan dengan pengambilan pelajar ataupun pengambilan pegawai kadet baru course SISPA UKM, seperti yang mana kita mention sebelum ni, program pengambilan pegawai kadet SISPA yang baru adalah pada 14 dan 15 Oktober 2023, iaitu pada hujung minggu ini. Tapi sebelum tu kita akan mengadakan tapisan awal ataupun pendaftaran. So tarikh pendaftaran tapisan awal seperti yang kita maklum dalam sebelum ni, last pendaftaran adalah 11 Oktober 2023. Sebab apa kita buat kita tutup awal 5 hari sebelum kejadian, sebab kita perlu buat tapisan awal. Tapisan awal ni kita akan buat dan akan keluarkan nama-nama orang yang berjaya ditapis peringkat awal untuk dipanggil untuk ujian kecergasan dan temuduga, iaitu pada 13 Oktober 2023. Yang mana dapat disenarai pendek dan dipanggil waktu 14.15 adalah 13 Oktober 2023. Kita akan maklumkan siapa yang berjaya untuk tapisan awal. Untuk 14 dan 15, apa ujian yang kita buat? Ya, betul. 14 dan 15 ni bukan 2 hari, salah satu saja. Masa tarikh adalah ditetapkan oleh pihak urus setia. So bukan 2 hari perlu terlibat. Just untuk 14 ataupun 15. 14 ataupun 15 kita akan buat ujian kecergasan dahulu, dan habis je selesai ujian kecergasan kita akan terus ke sesi temuduga. Untuk ujian kecergasan, kita nak memastikan setiap mahasiswa-mahasiswa yang baru yang berminat sertai course SISPA UKM untuk cergas dan mengelak daripada mahasiswa-mahasiswa yang ada kecederaan serius ataupun yang boleh mengganggu semasa latihan
ekosispa UKM dijalankan lah. Salah satunya kita ada, secara basic kita ada push up, sit up, larian 2.4 kilometer. So benda-benda tu adalah untuk memastikan setiap pelajar-pelajar yang terlibat, yang berminat untuk berada di tahap kecergasan yang minimum lah, maksimum. So untuk sesi temu duga pula kita akan selesai saja ujian kecergasan, kita akan bagi masa dan kita terus ke sesi temu duga yang di urus oleh pegawai Bersekutu UKM ataupun Jurulatih Ekosispa UKM. Untuk hari kejadian pula kita ada persoalan berkaitan dengan pakaian apa yang perlu dipakai. So ujian kecergasan kita memerlukan pakaian sukan daripada atas hingga bawah, termasuklah kasut bertutup dan kasut sukan. Dan ujian sesi temu duga kita buat selepas ujian kecergasan. So untuk kod pemakaian sesi temu duga pun sama, iaitu baju sukan full daripada atas hingga ke bawah. Okey, baik. Ada dua soalan yang sama dan saya sekalikan lah. Yang pertama itu, kalau tinggi dan juga berat lebih sedikit daripada syarat, adakah masih boleh join? Dan sekiranya wajib ke kita ni pandai berkawat untuk join Ekosispa itu? Berkaitan dengan BMI, kita ada syarat-syarat tertentu, namun kita akan pertimbangkan sekiranya contoh tadi kalau lebih tinggi kita mengalu-alukan, tapi kalau lebih berat kita akan pertimbangkan. Ini salah satu untuk memastikan juga setiap pelajar-pelajar mahasiswa yang terlibat Ekosispa UKM dapat beri komitmen yang sepenuhnya dalam latihan Ekosispa ataupun mana-mana program yang ditetapkan oleh pihak Ekosispa UKM lah. Berkaitan dengan apa? Berkawat. Kawat ni kita tak adalah siapa yang tak boleh kawat, tak boleh masuk. Kita cuma apa orang panggil, kita akan belajar. Setiap kelas 5 semester, 5 perjumpaan, setiap semester kita adalah kelas kawat. So dari situ kita boleh berkawat. Cuma yang kita nak komitmen sahaja ataupun badan yang fit untuk setiap latihan boleh hadir dan beri komitmen sepanjang pengajian di Ekosispa UKM. Tak boleh kawat, datang belajar dengan Ekosispa UKM. Okey, baik. Untuk saya rasa ini mungkin untuk yang terakhir, soalan terakhir. Bagi pengambilan Ekosispa, apa yang perlu calon sediakan ataupun senarai dokumen yang perlu dibawa? Okey, berkaitan dengan dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa ujian kecergasan ataupun sesi temu duga, yang pertama adalah gambar berukuran pasport, itu yang pertama. Yang kedua adalah salinan matrik, kad matrik, salinan IC untuk memastikan setiap pelajar detailnya yang betul, setiap yang datang ke ujian kecergasan ataupun sesi temu duga. Tapi dekat sini saya ada soalan, nampak soalan tambahan. Menjawab soalan tadi. Menjawab tak? Berkaitan dengan sekiranya dah ada nombor badan tetap, badan uniform lain, untuk mana-mana badan uniform, kita perlu memilih salah satu saja untuk terlibat. Sama ada kalau sekiranya dah ada nombor badan ataupun dah terlibat dengan, contohnya sebelum ni waktu diploma, peringkat diploma ataupun STPM terlibat dengan Watania. So kalau betul-betul terlibat dengan ingin berminat nak sertai Ekosispa UKM, pihak tuan-puan perlu melepaskan dahulu jawatan ataupun pangkat nombor badan dengan pihak agensi lain sebelum sertai Ekosispa UKM. Sebab Ekosispa UKM once dah join, kita akan menjadi anggota pertahanan awam. So kita pun ada nombor badan. So salah satu saja yang terpilih, yang perlu dipilih.
untuk menjawab soalan yang kedua berkaitan dengan nombor badan, sekiranya waktu kami Form C ataupun STPM diploma terlibat dengan PISPA ataupun sebagainya, PISPA ni pun adalah salah satu di bawah Angkatan Pertahanan Awam. PISPA adalah untuk peringkat politeknik ataupun diploma, dan SISPA pun adalah untuk mahasiswa mahasiswi pertahanan awam. So kalau dia dah ada nombor badan dekat PISPA, sebaiknya adalah bagus untuk orang-orang yang dah ada nombor badan dan dah sertai pertahanan awam. Dia tahu dah daripada awal hingga akhir. Tapi untuk yang siapa yang ada nombor badan perlu melakukan pemindahan fail peribadi daripada APM daerah yang tuan-puan belajar dahulu, perlu berpindah kepada APM daerah Kuala Lumpur, sebab kos SISPA UKM di bawah Angkatan Pertahanan Awam daerah Kuala Lumpur. Dan bila nak tauliah, kita perlu berdaftar dengan APM daerah Kuala Lumpur. Dan selesai saja belajar dengan kos SISPA UKM, tuan-puan boleh pilih nak pindahkan fail ke tempat masing-masing ataupun APM daerah yang dipilih atau yang ingin dipilih. Itu berkaitan dengan angkatan nombor badan. Ada soalan lain? Saya rasa itu mungkin yang terakhir tuan. Baik, saya rasa dah tak ada lagi soalan. Jutaan terima kasih kepada Tuan Aswad, iaitu Lieutenant Muda Muhammad Aswad bin Mahfuzi, kerana telah bersama-sama kita untuk menjawab segala persoalan yang anda semua tanyakan. Baik, tanpa membuang masa, kita tamatkan sesi soal jawab ini dengan Assalamualaikum. Siap sedia berintegriti. Sedia pandang dan integriti. Ya, siap sedia.